warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati semua timbalan PPD, rakan-rakan yang ada di setiap daerah. Kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, Tuan Nasar tutup mic dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Badin. Sila Apa semua buah kita Alhamdulillah. comel lah ni tu. Oh, kita gitulah, comel PPKP. Okey, kita nak mula. Okey, selamat jumpa semua. Ya, orang musyarat dah ni duduk diam-diam. Okey, kita mula. Baik, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, yang bersama pada hari ini. Sesi kita pada hari ini lebih kepada pembugaran. Sebab taklimat yang pertama telah kita buat di PPD Hulu Terengganu pada tahun lepas sebagai pengenalan, dan saya yakin ada yang hadir pada hari ini sebahagiannya pernah dengar taklimat yang pertama, tetapi oleh kerana mungkin agak dalam tempoh itu benda air bimbing ni jadi sejuk sikit, ada yang laksana, ada yang tak laksana atas alasan-alasan yang tertentu. So kita faham situasi itu. Bila tidak ada arahan secara jelas, maka banyak pihak menganggap perkara ni sama ada jadi tak jadi. Tapi selepas mesyuarat Majlis PPD Malaysia bersama dengan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian baru-baru ini, maka telah ditegaskan secara jelas, walaupun tak ada hitam putih tapi dalam sesi mesyuarat itu, supaya pelaksanaan IBB ini dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara. So atas tujuan itu saya diminta untuk adakan semula sesi ini supaya kita dapat refresh balik apa yang telah kita dengar sebelum ni, dan mungkin ada sedikit perubahan minimal. Pertama yang saya nak tegaskan di sini ialah iBimbing ini dia tidak akan menjadi sesuatu yang menyeronokkan, dia tidak akan jadi sesuatu yang mendatangkan kepuasan kepada kita sekiranya kita tidak ada bersama dengan kita ialah kemahiran kepada SKPMG standard SKPMG 2. Sebab dia dicipta, PPD Keluang mencipta iBimbing ini betul-betul berasaskan SKPMG 2. Jadi daripada standard 1 sampai standard 4. Kalau kita agak kurang mahir perkara ini, kita akan rasa sedikit sukar dalam memilih elemen dan sebagainya nanti dalam kita membuat pelaporan. Dan atas justifikasi juga bahawa apabila sekolah melaksanakan SKPMG 2, maka kita punya bentuk penilaian pun mesti berasaskan SKPMG 2. Jadi atas asas itulah, kalau kita mana yang masih kurang, masih yang belum cukup mantap dengan SKPMG ni, kita sama-sama usahakan, sebab dengan cara itu dia akan memudahkan kita untuk melaksanakan iBimbing. Baik, persepsi iBimbing daripada mula uji lari sehingga sekarang ada pelbagai persepsi. Ada yang boleh menerima dengan baik, ada yang menganggap ianya menyusahkan, ada yang menganggap ianya leceh dan sebagainya. Tapi bila datang arahan seperti ini, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk laksanakan juga macam mana sebaik mungkin, dan kalau boleh untuk 2021 ini kita akan gunakan sepenuhnya iBimbing ini. Kalaupun mana-mana PPD ada struktur lain, ada perkara lain yang digunakan dalam medium pemantauan dan sebagainya, pemantauan bimbingan dan sebagainya, it's okay, tak apa. Tapi iBimbing ini kita kena jalankan juga. Dan sedikit sebanyak sebenarnya kalau kita lihat betul-betul, iBimbing ni akan membantu kita dalam PKPPD, terutama sekali dalam dokumen bimbingan. Walaupun dia tak membantu keseluruhan PKPPD, tetapi dia akan membantu kita dalam aspek bimbingan, dokumen bimbingan. Baik, kita teruskan kepada iBimbing kita. Kita tengok Okey, bagi yang ada PC, ada laptop, boleh ambil terus dia punya link itu.
Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Ada lagi ya? Ha? Tak ada lagi. Tak ada lagi? Ada. Ada dah. IBB. Okey. Ada. Ada dah? Ada. Ada tuan. Ada. Beres. Okey, saya akan terus kepada iBimbing itu. Kalau kita tengok, bagi yang belum dapat link dia, cuba type saja pada Google search tu iBimbing. Dia terus akan pergi, dia bagi link terus pada iBimbing tu. Ataupun boleh type iBimbing.mppdm.edu.my. Kalau siapa tak dapat, beritahu Sebab saya paparan saya ni penuh dengan iBimbing, jadi saya tak nampak gambar dalam Google Meet. Boleh saya teruskan? Terus tuan. Nampak. Boleh Baik. Kalau kita tengok paparan depan iBimbing tu, kalau nama kita telah didaftarkan, maka masuk saja IC dan bagi IC kita penuh tanpa dash, di nama pengguna dan kata laluan sama je. Kemudian tekan lock masuk. Okey. Kalau semua dah bersedia, saya akan bermula daripada kita sebagai admin. Okey, cerita bagaimana nak jadi admin ni nanti kejap lagi. Baik. Sekarang ni kalau siapa yang masuk yang bukan sebagai admin, dia tak boleh masuk sebagai admin lah. Tapi tak apalah, paparan ni saya akan tunjuk untuk admin saja. Okey, bila admin, kita ada paparan di sebelah kanan atas ni, kemas kini profil. Cuba kita klik di sini. Yang ini adalah profil kita lah. Profil kita. Okey. Kalau ada soalan terus tanya tak ada masalah. Kemudian kita boleh lihat senarai pengguna. Sebagai Screen tak gerak juga Sian. Ya. Lambat ke apa? Ni kekangan teknikal ni bila kita buat secara ini. Slow nampak? Masih di paparan lock masuk. Macam mana? Masih di paparan lock masuk. Okey. Dia kalau bukan admin Cikgu Yan, dia ada yang kita lapor je lah. Kita lah. Sebagai pelapor kan ni. Boleh tengok dah belum? Cik Azian. Ya, saya. Kalau bukan admin, bila kita masuk IC, kata laluan dia apa dia? Kata laluan dia IC dan juga dua-dua IC. Dua-dua IC ya? Ya, dua-dua IC. Dengan syarat Cik Ipin telah didaftarkan dalam tu lah. Dia akan keluar nama sekolah angkat kita je dulu kan. TPS. Ya, betul. Dua buah itu. Okey, ada yang tak boleh masuk lagi tak? Parut lah. Saya tak boleh masuk lah. Cik Aswad. Apa tuan? Tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Dia balik ke yang apa? Asal login tu. Yang nombor contoh je. Saya nampak macam Ya, dia kalau dah daftar memang dia masuk tu Sian kan? yang kalau kita dah memang telah didaftarkan, memang kita boleh masuk. Kalau belum memang tak boleh. Kalau belum memang tak boleh. Carilah mana-mana IC siapa yang didaftar tu, tumpang sekejap untuk sesi ni. Okey, nampaknya saya tak boleh masuk. Mungkin saya tidak daftarkan. Okey. Boleh. Kalau Pegawai baru tak daftar lagi tu. Cikgu Ipin baru lagi. Dah gini, kalau tak boleh, ambil dulu mana-mana IC pegawai yang telah didaftarkan, sebab kita nak daftarkan kat sini, boleh admin tu kena daftarkan dulu. Admin DPPD tu kena daftarkan dulu nama. Kalau tidak, tapi dia akan lambat. So saya lebih saja untuk tujuan sesi kita ni, pakai dulu mana-mana nama IC pegawai lain. Kita akan tumpang dulu untuk sesi ni saja. Tapi masalah paparan pada sharing kita ni tak berubah tak? Dia tak bergerak.
Tak gerak lagi. Cikgu Yang masuk sebagai admin kan dalam iBimbing tu kan? Tak, saya admin Cikgu Hafizi. Oh, kita sebagai tu. So kalau dia tak gerak ni, Cuba tengok yang saya cuba papar yang saya Cikgu Yang. Cuba Cikgu Yang keluar. Okay. Silakan Cikgu Jaafar. Saya stop sharing dulu. Cikgu Yang keluar tu. Okay. Okay. Boleh dah. Boleh nampak? Boleh nampak. So gini, Cikgu Jaafar lock keluar dulu. Daripada awal. Okay. Di pengguna tu IC dan di apa yang kedua tu pun IC juga, kita masukkan, lock masuk. Okey lock Okey, dah gerak dah. Okey, sekarang kita lihat satu persatu. Di muka depan kita akan ada nama pegawai tu, kemudian maklumat dia dan juga sekolah angkat PPS. Macam mana kita nak dapat sekolah angkat tu keluar, kita akan ajar nanti. Baik, seterusnya tolong pergi ke sudut atas gambar kanan tu untuk profil tu. Okey, yang ini Cikgu Jaafar dia bukan admin, so dia akan keluar macam ni saja. Profil diri, cuba klik profil diri. Okey, ni maklumat diri yang didaftarkan lah. Kalau misalnya pegawai-pegawai kita ada perubahan tentang maklumat diri, pegawai tersebut dia boleh ubah sendiri, tak ada masalah. Kemudian setelah diubah, maka boleh terus simpan. Boleh terus simpan. Okey, tutup dulu yang tu. Yang ni kita tengok yang biasa dulu, selepas tu kita akan pergi kepada admin kalau saya boleh share nanti. Okey, Cikgu Jaafar pergi kepada yang kedua iaitu pelaporan. Di pelaporan kita ada di situ, cuba klik pelaporan, ada senarai laporan. Tak lepas dah. Okey, keluar tak Cikgu Ayan? Cuba klik pada button pelaporan tu. Okey, senarai laporan dah saya dah buka ni. Okey, senarai laporan itu senarai laporan, dia akan keluar mengikut tahun dan juga bulan. Okey, yang ini senarai ini akan keluar kita dah digabungkan semua laporan kita, semua kita punya pelaporan, dia akan keluar di situ mengikut tahun dan juga bulan. Kita contohnya kita ambil tahun 2020 bulan September. Cikgu Jaafar pergi pilih tahun 2020. Okey. 2020. Ni. 29. So dia akan keluar kat sini. Ini sekadar laporan. Kalau ada laporan akan keluar lah. Kalau tak ada tu tak adalah pada bulan dan tahun yang kita pilih. Okey. Itu senarai laporan. Seterusnya balik semula ke pelaporan. Okey, dah keluar belum? Dah keluar dah. Kepada borang pelaporan. Borang pelaporan. Sekarang ni saya nak beritahu secara teknikalnya apa yang perlu diisi pada borang pelaporan. Okey, yang pertama ialah nama sekolah. Cikgu Jaafar terus je tulis nama sekolah. Pilih satu sekolah, bukan tulis, pilih satu sekolah. Dan untuk makluman, senarai sekolah ni kita tak boleh ubah. Sebab itu adalah dalam bidang kawalan master admin di Keluang ataupun pada Encik Mazlan. Dia dah ada option dah situ Cikgu Yan. Ya. Kita dah ada option dah. Dia ada option, kita pilih saja sekolah dan senarai sekolah tu kalaulah misalnya ada masalah kita tak boleh buang, kita tak boleh delete. Yang kita cuma perlu maklum kepada master admin Encik Mazlan
supaya dia, tapi saya dimaklumkan peringkat awal itu masa taklimat pertama di Kota Baru, senarai itu diambil direct daripada sistem di BPSH, jadi dia sendiri tak boleh buang benda tu. So kita tak faham macam kebaman ni, dia akan masuk satu college swasta, dan kita tak faham kenapa dia didaftarkan dalam senarai tu, tapi kita nak buang tak boleh. Okey, seterusnya di bahagian bawah tu lain-lain tu, maksudnya kalaulah kita membuat bimbingan selain daripada sekolah, contohnya kita ada sesi bimbingan secara Google Meet, tulis di Google Meet, tak ada masalah. Itu dia maksud situ lain-lain, location bimbingan. Kalau kita buat bimbingan secara Google Meet, kita buat tulis itu Google Meet, tak ada masalah. Itu maksudnya lain-lain. Selain daripada bimbingan yang kita buat di sekolah, kita buat bimbingan di PPD, kita tulis PPD. Kita buat bimbingan di mana-mana location, kita boleh tulis je location bimbingan tu. Okey, kemudian yang seterusnya ialah jenis laporan. Okey, kita pergi pada pilihan jenis laporan. Jenis laporan dulu. Pilihan kepada jenis laporan dulu. Kita tengok drop down tu jenis laporan. Okey. Okey, cuba tengok pilihan dulu. Dia ada kelompok, ada individu, lagi satu ada pemantauan. Ada bimbingan kelompok, ada bimbingan individu, ada pemantauan. Okey, itu pilihan yang dia beri. So, kita boleh pilih yang berkaitan dengan apa. Kalau ianya pemantauan, kita pilih pemantauan. Kalau ianya bimbingan individu, kita ambil bimbingan individu. Kalau ianya bimbingan secara kelompok, maka kita boleh pilih sebagai kelompok. Baik. Seterusnya, type nama dan jawatan pegawai yang dibimbing. Kalau kelompok bermakna lebih daripada seorang. Kalau individu, nama orang tu, jawatan dan sebagainya. Okey, semua ketua panitia. Okey, okey dah, cukup dah. Maknanya kalau nak comel lagi ialah kita terus tulis nama dia, Asian bin Hussein, ketua panitia bahasa Melayu. Contohnya lah. Kemudian Nasaruddin bin lupa dah. Abu Bakar, ketua bidang kemanusiaan. Kita tulis macam tu senang. Okey. Terus kita buat satu persatu slowly supaya kita faham betul-betul. Mana-mana yang ada PC, ada laptop, terus buat. Boleh hands on je, tak ada masalah. Kalau tidak, kita tak akan nampak apa yang ada dalam tu. Sebab ada kolom tertentu, kalau kita tak masukkan, dia tak keluar kolom iringan dia. Jadi macam tu. Tuan Asian, respon ya. Boleh tuan. Okey, katakan taikkan nama. Dikatakan kita buat bimbingan secara Google Meet sekarang tak? Okey. Kita panggil dalam 24 orang ketua panitia. Betul. Jadi so kita tulis itu macam mana tu? Kalau kita tulis semua ketua panitia bahasa Melayu daerah, boleh? Okay. Tak perlu nama seorang-seorang lah. Kalau dah sampai 30 orang, Okey, terima kasih. Sama. Lelah kita nak tulis semua ya tak? Tak apa, kita buat kerja yang memudahkan kita. Okey. Baca okey dah Cikgu Pak. Kita pergi kepada tarikh. Okey, kita ambil lah tarikh hari ni 24 Jun 2021, masa kita pergi buat bimbingan tu pada pukul 8.15 pagi. Okey, Cikgu Pak masuk tarikh. Bersyukur ada Cikgu Pak ini bantu saya. Sebab ada masalah kat sini teknikal sikit. Okey, seterusnya tujuan dan bimbingan pemantauan. Yang ni bila kita isi, dia akan ada kolom iringan. Cuba tengok tujuan dan bimbingan atau pemantauan. Dia ada pilihan di bawah ni. Cuba klik pilihan dulu. Cikgu Yan, di sini dia tak akan paparkan pilihan pada dia tak pergi masuk dalam tu. Cuma saya akan tunjuk apa yang ada dalam tu. Bila kita dia tak keluar pada presenting kita tu. Okey, tak apa. Saya kena buka satu lagi komputer supaya boleh bantu saya sebab okey, tak apa. Kalau kita lihat tuan-tuan, saya akan pilih kat sini, cuba tengok dulu.
Tujuan latihan tu kalau sahabat-sahabat tengok pada laptop PC masing-masing, dia ada pertama bimbingan berjadual. Yang kedua dia ada arahan pegawai pendidikan daerah. Yang ketiga dia aduan awam. Yang keempat arahan JPN. Yang kelima arahan KPM. Yang keenam laporan jemaah nazir jaminan kualiti JNJK. Yang ketujuh lawatan kerja. Yang ke-8 kunjung bantu dan bimbingan, yang ke-9 rancangan pemajuan sekolah RPS, dan yang ke-10 ialah pengurusan sekolah. So kita boleh pilih mana yang sesuai dengan tujuan kita buat bimbingan dan pemantauan. Seterusnya kita akan pergi pada fokus. Tadi tujuan, so bahasa mudahnya kalau kita ambil contohnya pengurusan sekolah yang ke-10, jadi fokus bimbingan kita ialah berkaitan dengan apa? Contohnya kalau pengurusan sekolah, kita ambil di situ ialah kualiti kepimpinan PGB. Okey, boleh sahabat-sahabat? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, bila kita pilih kualiti kepimpinan PGB, fokus dia secara automatik dia akan generate kepada SKPMG standard 1. Iaitu dia akan bermula dengan standard 1 sehinggalah berkaitan sehinggalah ke standard 3, maka dia akan pilih, kita akan pilih di situ yang mana fokus kita. Kalau kita tengok di situ sesuai dengan kualiti kepimpinan guru besar, maka kita boleh ambil contohnya 1.1 pemimpin sebagai peneraju. Okey. Daripada situ dia akan keluar standard kualiti. Sebab itu saya kata kita kena mahir dengan SKPMG. So bila kita pilih fokus ialah pemimpin sebagai peneraju, maka dia akan terus keluar iringan kepada itu, iaitu dia punya aspek dia, terms dia, iaitu pemimpin, kita pilih sama ada 111, 112, 113, 114. Okey, contohnya lah saya akan ambil 111, pemimpin menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. Bila kita klik saja standard quality, dia terus keluar tahap. Okey. Bila cerita bab tahap ni, kalau kita permulaan awal, maka kita boleh bermula dengan tahap 1. Macam mana kita refer tahap ini? Dia dah bagi dah tu, iaitu tahap 1 membimbing dengan tentang hala tuju. Tahap 2 membimbing tentang kaedah dan standard. Tahap 3 membimbing tentang kaedah yang berkesan. So kalau kita pergi tu, kita tak perlulah bimbing tentang hala tuju. Misalnya, tak semestinya kali pertama kita pergi tu, kita akan terikat dengan 111. Kalau kita pergi tu, guru besar ataupun pengetua tu dia memang dah mahir dalam soal hala tuju. So cuma kita kena bantu dari segi kaedah dan standard yang betul je, macam mana nak menentukan hala tuju yang, dalam dokumen dan sebagainya, maka kita terus boleh ke tahap tu. Maknanya cikgu yang dia terus fokus tu ni. Ya, betul. Sebab bila kita menentukan standard kualiti tu, dia terus kepada tahap level mana kita nak bimbing tu. Tapi kita tak terikat dengan mesti bila kali pertama pergi level 1, tahap 1, tak. Okey. Boleh tak? Halo? Boleh tak? Boleh. Terus ya. Okey. Ya. Jadi kita tidak akan terikat. Cuma atas penilaian kita sebagai pembimbing atau pemantau, kita turun tu, kalau lah standard 111 ni, pengetua atau pengusaha atau MMT yang kita pergi tu, dia berada, kita nak bantu dia dari segi apa? Kita dah tahu. Kita dah tak perlu bimbing dah dari segi tentang hala tuju yang ditetapkan dalam betul atau mengambil kira. Yang ini biasanya kita akan pergi pada level ini kalau kita nak bantu dia kita buat perancangan strategik. Dan juga plan taktikal dengan plan lupa pula dah. Biasanya berkaitan dengan PSO dan juga perancangan sekolah, kita akan pergi pada bimbingan kepada tahap 1. Tetapi kalau benda tu dah selesai di sekolah dan bila kita buat semakkan, semua dari segi hala tuju yang ditetapkan itu betul, menetapi apa yang telah kita tentukan, maka kita cuma perlu bantu dia bimbing
tentang kaedah dan standard macam mana dia nak laksanakan perkara itu dalam mendokumentkan hala tuju sekolah mengikut pelbagai subsistem dan sekolah mengikut keperluan sekolah. Itu kalau kita datang untuk tujuan tu, maka kita terus letak pada tahap 2. Okey, contoh Ya juga Sian. Ya. Ada kata tak dengar. Yang lain macam mana? Jelas. Saya jelas. Memang saya jelas. Jelas, dulu jelas. Okey, terima kasih. Okay, dengar. Okey, kalau ada apa-apa terus maklum saya tak nak ada yang tertinggal nanti. Baik, bila kita dah tahap 2, so kalau kita ada fokus yang kedua, kita boleh pilih fokus kedua. Kalau kita tu pergi dengan fokus tunggal, maka kita tak perlu pilih fokus yang kedua. Ini fokus kedua ni, kita tak perlu pilih kalau kita datang dengan hanya satu fokus. So, okey, kalau sebab fokus yang kedua, kalau kita pilih contohnya kita pergi kali kedua pula, fokus yang sama pergi sesi itu kita nak bimbing juga dari segi aspek contohnya keuangan, pengurusan keuangan. So dia terus ada pilihan kepada standard quality iaitu kewangan diurus secara sistematik dan terancang. Kemudian seperti biasa, seperti yang atas tadi juga, kita tentukan level mana kita nak bimbing dia. Adakah level 1 ataukah level 2, tahap 2 atau tahap 3. Tafsiran kepada tahap ini bergantung kepada pemerhatian kita, penilaian kita pada waktu itu di sekolah. Ataupun kita memang dah ada dalam perancangan kita berdasarkan data dan analisis yang ada pada kita sebelum kita turun. Kalau ikut PPD keluar, Mak Said Diamond kata, kalau you turun tanpa menganalisis data sekolah yang nak bimbing ataupun individu atau personal yang nak bimbing, turun tanpa data, tanpa analisis tentang orang atau sekolah yang nak bimbing, you fail. Itu yang ditekankan. Bermakna dalam kita nak menentukan sekolah atau individu yang kita nak bimbing itu, analisis data tentang dia telah ada. Kita tak boleh walk in. Maksudnya kita tak boleh hari ni berasa nak tengok Cikgu Hasian lah, berasa nak tengok. Tapi kita tak datang bersama dengan data, tak datang dengan analisis. Bila itu berlaku, kita akan timbul masalah dari segi aspek fokus dan juga tahap tahap penentuan tahap. Jadi bahasa mudahnya ialah sebelum dalam kita merancang untuk melaksanakan bimbingan atau pemantauan itu, kita dah ada data, dah ada analisis supaya fokus kita tu dah jelas. Jadi kalau tidak kita akan kehilangan fokus ataupun kita tak tahu. Kita buat pemantauan atau bimbingan tu tanpa fokus, dia akan merugikan kita sebenarnya. Sebab kita akan timbul masalah nanti bila di akhir sekali kita tak tahu yang mana kita dah sudah, mana yang belum, dan akhirnya kita tak tahu sekolah ataupun individu personal yang kita bimbing, kita pantau itu dia berada di tahap mana dalam penentuan. Jadi yang ni lebih serius kalau berlaku kepada SIC dan SIP. Sebab mereka kena tahu progress kualiti yang personal yang dibimbing, MRT, SMT yang dibimbing. So datang, pergi membimbing dengan pastikan dengan data dan analisis yang betul. Okey. Kemudian setelah kita buat bimbingan, selesai pun kita buat bimbingan dan sebagainya, maka kita buat catatan. Okey, catatan hasil bimbingan kita tu, Cikgu Pa, kita tulis situ contohnya pengurusan kewangan telah dilaksanakan dengan baik. Contohnya lah, perlu perbaiki aspek mendokumentkan pembayaran. Contoh, laksanakan baik. Perlu baiki aspek dokumen pembayaran. Okey. Okey, tindakan susulan itu kita biar dulu sebab kita kena tengok bila dah kita teguran kita buat tu, kita tengok apakah yang tindakan sekolah dan berdasarkan dia punya maklum balas nanti berdasarkan catatan dan cadangan kita. Sebab tindakan susulan itu kita hanya buat kalau ikut PKPPD, tindakan susulan itu bila kita dah melihat hasil kepada intervensi itu tadi. Kalau misalnya aspek kewangan itu perlu kita buat intervensi, maka kita akan buat intervensi.
Selepas intervensi itu dilaksanakan, kita tengok pada hasil dia. Kalau masih lagi belum selesai, maka kita mencadangkan tindakan susulan yang itu. Dan kalau dalam PKPPD jelas perkara tu. Bila kita bentang kita dapat hasil, kita bentang hasil, dan hasil itu dari segi hasil intervensi itu kalau selesai. Kalau tak selesai, kita perlu tindakan susulan, maka kita mencadangkan tindakan susulan itu. Sebab itu saya kata dia akan dapat membantu dari segi PKPPD kita. Baik. Seterusnya Cikgu Pa, kita pergi ke bawah sikit. Yang ditulis itu sulit. Nama dah sulit. Bila sulit ni, siapa yang boleh ditulis sulit dan apa yang dimaksudkan sulit? Okey. Di sini sulit hanya bila kita contohnya pergi ke sekolah, biasa buat kita bimbingan sama ada kepada personal atau sekolah, ada perkara-perkara yang bertentang dengan perkara yang ada unsur-unsur yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan dasar-dasar yang kita lihat telah berlaku. Contohnya, kita lihat dari segi aspek personal, contoh. Kita lihat di situ pengetua tidak mematuhi etika berpakaian, contoh. Ataupun pengetua tidak mengetik kad kehadiran, punch card ataupun thumbprint, contoh. Contohnya lah. Okey. Yang ini jangan main-main tulis je. Make sure dia itu betul-betul berlaku, dan kalau boleh, kalau kita nampak kali pertama, kita tegur dia dulu, jangan catat lagi. Tegur kali pertama, dan kalaulah selepas bimbingan kali kedua, kita tegur benda tu masih lagi kita lihat berjalan, barulah kita catat di sini. Sebab apa saya cakap begitu? Catatan ini hanya boleh dibaca oleh Tuan PPD sahaja. Ada button yang akan membolehkan Tuan PPD boleh baca. Hanya Tuan PPD sahaja boleh baca, dan tindak susul hanya boleh dibuat oleh Tuan PPD dengan cara boleh memanggil pemantau atau pembimbing untuk dapat kepastian, dan selepas itu Tuan PPD boleh buat tindakan yang berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan oleh kementerian. Sama ada nasihat, tindakan dan sebagainya, itu prosedur lain. Itu pergi bab D, kita kena follow pula bab D dalam general order, tata cara untuk disiplin dan sebagainya. Okey, itu kaedah bagaimana mengisi pelaporan. Saya nak tanya sahabat-sahabat, ada soalan tak sehingga start tahap itu? Assalamualaikum Cikgu Hasian. Waalaikumsalam. Saya Cikgu Syarin dari PPD Dungun. Ya, Tuan. Nak minta pandangan lah kepada semua berkaitan dengan pengisian bimbing ni. Kita sedia maklum bahawa dia adalah berdasarkan kepada SKPMG 2 dan elemen yang sama diguna pakai oleh SIP. Jadi ada dalam kalangan sekolah-sekolah kita yang telah dibimbing oleh SIP. Jadi nak tanya pandangan lah, bagaimana cara untuk kita nak mengelakkan supaya tidak berlaku redundant. Maksudnya sebagai pegawai pembimbing sekolah, kita mungkin diberikan sekolah yang sama dengan SIP. Dan dalam bimbingan oleh SIP, dia ada tahap-tahap yang setakat yang saya tahulah yang telah diperuntukkan. Sebagai contoh, mungkin tahap 1, kemudian tahap 2 dan tahap 3. Tengok pada bagaimana perkembangan yang dilaksanakan oleh SIP. Jadi macam mana kalau ada kaedah supaya maknanya tidak berlaku redundant dari segi pengisian kita, dapatan kita dengan dapatan daripada SIP apabila kita menggunakan elemen yang sama dalam bimbing. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Gini, sebab itu nanti kita akan pergi ke bawah, nanti kita ada laporan dari segi analisis laporan. Kita boleh melihat sekolah itu telah didatangi berapa kali, oleh siapa dan tahap mana dia telah dibimbing. So kalau misalnya kita tahu dah sekolah A, nanti kita akan pergi sampai ke situ.
Nanti kalau contohnya kita pergi ke sekolah A, kita nak pergi ke sekolah A, kita nak bimbing dia macam yang kita tulis ni 111 dan 121 dan sebagainya. Lepas tu kita pergi kita tengok ke sekolah tu, sekolah yang kita nak pergi tu, kita boleh klik nanti dalam analisa tu siapa yang pernah pergi dan apa bimbingan dia pernah buat. Apa aspek yang telah dia bimbing, fokus dia apa, level mana, ada neraka kat situ dan kita boleh tengok. Jadi kalau daripada sebab itu saya kata kita kena buat analisis dulu. Jadi bila kita dah tengok sekolah ni telah dibimbing standard 1 dan pengetua dia telah dibimbing oleh SIP dah berada di tahap 2. Contohnya lah. So kita nak bimbing dia, kalau kita nak bimbing dia di tahap 2 semula boleh, tapi kita bimbang ada pertikaian. So better kita kalau misalnya kita nak tahu betul-betul, oleh kerana dia tu sekolah PPS kita nak tahu betul-betul setakat mana dia dah dibimbing untuk SKPAG standard 1 tu 111 oleh SIP, kita boleh bincang dengan SIP yang buat bimbingan di sekolah tersebut. Kita boleh bincang dia. Macam mana? Kalau misalnya bincang dengan SIP, okey sekolah ni SIP kata tak apa, saya akan terus bimbing dalam aspek ini. So kita boleh ada pilihan pergi ke sekolah kita bimbing dia dalam standard yang lain. Kita boleh pergi dia dalam untuk standard lain, bukan standard yang telah diambil oleh SIP tadi. Tapi kalau SIP kata okey tak apa, kita buat bersama, you follow up. Contoh, it's okay. Sebab itu saya kata turun dengan analisis dulu, kita lihat dulu. Okey, kita nak pergi sekolah A, kita tengok bulan ni, bulan Julai, sekolah ni telah didatangi oleh, telah dibimbing, pantau bimbing 3 kali. Kita pun tengok siapa yang datang. Okey, Encik A, Encik B, Encik C. So apa bimbingan dia, standard berapa, fokus dia, kemudian tahap apa, kita boleh tengok belakang. So daripada situ kita boleh analisis, perlu tak kita pergi ke sekolah A untuk bimbing tu. Cikgu Fauzi ada nak tanya tu. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum. Cikgu Jaafar, cuba fokus tu ambil 1.1. Ambil fokus 1.1. Pembimbing sebagai ni peneraju. Okey, untuk ni soalannya saya SIC Okey, jadi isu kat sini 1.15 dengan 1.16, adakah tu tugas SIC ataupun SIP? Sebab ni dia melibatkan pengetua. Sekejap ya, saya check dulu ya. Sebab saya kena tengok besar sikit kat tempat saya ni. Cikgu Yan, okey, kalau ikut pada Sains Diamond, kita mana-mana pegawai, contohnya kalau pegawai Koko pergi dengan standard 3.2. Kalau pegawai HEM pergi dengan standard masing-masing lah, dan pilih tengok standard mana yang sesuai. Cuba kita tengok dalam SKPMG, kita punya SKPMG itulah yang sesuai dengan kita sebab kita yang melapor kan. Contohnya kalau kita pergi beramai-ramai pun kita lapor yang bahagian kita lah. Contohnya kita nak tengok dalam bidang kurikulum, dia ada bidang kurikulum. Lepas tu kita tengok standard kualiti mana kita nak tengok. Itu bergantung kepada semua. Sebab itulah dia nak buat iBimbing ni merangkumi, kalau salah betulkan saya Cikgu Yan, merangkumi semua staff kita yang pergi membimbing ke sekolah. Macam mana tu Cikgu Yan? Itu betul. Sekarang ni yang penting sekali ialah, sebab itu saya kata apa pun keadaan supaya benda itu tidak berlaku kekeliruan, perbincangan berdasarkan analisis itu penting. Sebab apa dia jadi gitu? Cikgu Fauzi. Okey. Cikgu Fauzi, tadi soalannya ialah 115, 116 ke? Ya. Soalannya adakah itu SIP ke SIC? Skop kerja SIC kan sebab dia melibatkan pengetua. Okey. Sebab kami fokus kami biasanya standard 3 dengan standard 4. Tapi bila kami pergi ke sekolah, sebab ada juga SIC akan membuat penerangan kepada pengetua, sebab 1.15 ni dia melibatkan kami, iaitu instructional, dengan 1.16 ni lebih pada pencerapan. Jadi ini kerja buat kami, cuma nak confirmkan di sini adakah kami perlu ataupun macam mana untuk bimbingan untuk pengetua ni. Dia begini,
kalau lihat kepada fungsi kepada SIC, SIP, dia walaupun SIP itu lebih pada SLT, tetapi dalam certain situation, contohnya kalau kita tengok 115, pengetua menerajuk aktiviti instructional dalam melaksanakan pencerapan PDP. So kalau kita ambil coding di situ, dia masih lagi berkaitan dengan PDP. Jadi kalau di situ tidak salah untuk SIC menasihati pengetua grup besar, tak ada salah langsung. Tetapi dalam konteks yang bagaimana, yang kalau kita 116 tu PGB menerajuk aktiviti instructional dalam pelaksanaan. Kalau ianya kita lebih pada konteks bagaimana PDPC, maka kita boleh menasihat, tetapi SIC, SIP dia ada konteks yang lain dalam konteks leadership. Dia tidak akan sama sebab perkara itu walaupun personal dia sama, tapi konteks aspeknya tu berbeza. Sebab dan dari segi kita, pada segi dasarnya pun tidak salah untuk SISC untuk membuat perbincangan dan juga menasihati PGB walaupun PGB itu di bawah konteks SIP. Boleh begitu? Okey, terima kasih dalam makluman. Okey, Cikgu Paul, terima kasih banyak atas pandangan. Cikgu Asian. Ya. Saya respon sikit berkenaan dengan Cikgu Fauzi. Mungkin SISC bergerak ke sekolah ialah bukan atas kapasiti untuk membimbing pengetua. Di sini mungkin di situ mungkin wujud macam seperti konflik sikit. Mungkin SISC pergi ialah untuk merujuk kepada satu ke mungkin standard 4 tu lah. Tapi yang ada kaitan mungkin sebab pengetua tu dia bertindak sebagai yang mengawal instructional lah. Jadi di situ yang ada hubungan tu lah. Jadi peranan lebih kepada membimbing PGB ni lah lebih kepada SIP lah. Saya tengok begitulah. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Ismail. Betul, sebab dia ada connection. Contohnya, kita SIC dia menghadapi masalah dengan MLT. MLT misalnya setelah dibimbing tak nak dengar cakap dan sebagainya, by hook by crook, SIC terpaksa bincang dengan SLT. Dari di situ dia tetap berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran aspek PDPC, tetapi untuk mengukuhkan kerja buat itu macam mana pun dia kena ada perbincangan dengan SLT. Jadi apa yang Cikgu Ismail itu betul sebab dia ada sebagai bekas pengetua, dia ada kaitan yang sangat jelas dari segi bagaimana di situ lebih kepada problem penyelesaian kepada masalah kalau kita ada sedikit gangguan di segi macam dapat kerjasama daripada MLT. Jadi walau bagaimanapun macam saya beritahu tadi, kita sebagai pembimbing sebagai pakar, kalau SIC, SIP itu dia spesialis. So macam mana keadaan pun selagi kita boleh usaha bantu sekolah untuk perbaiki keadaan, untuk boleh meningkatkan kualiti, sama ada kualiti guru, pengurusan ataupun kualiti murid, kita buatlah keadaan. Kita selagi benda tu tidak melanggar dasar, lebih kepada aspek teknikal, kalau akhirnya matlamat kedua-dua kita untuk kemenjadian sekolah, kemenjadian murid, kemenjadian guru, kita laksanakanlah bimbingan tu. Saya rasa itu lebih baik untuk kita fikir daripada kita memikirkan dari segi barrier itu sendiri. Dan kaedah yang paling baik yang Islam kita ajar ialah musyawarah. Kalau benda tu nampak ada isu pertindihan, SIP dia biasa duduk sekali je, bincanglah balik. Dah sekolah ni gimana kita nak buat? Sekolah ni, pengetua ni macam mana kita nak buat? Okey, kita bincang-bincang. Okey, tak apa. You uruskan pengetua, saya akan urus MLT gini, tapi kita gabung gini-gini. Itulah yang terbaik. Okey, boleh dah gitu? Boleh ya? Okey. Okey, terima kasih Cikgu Fauzi. Okey, kita sekarang teruskan kepada, kita dah tengok tadi pada bagaimana kita nak isi pelaporan. Kemudian kita tengok pada Cikgu. Ya. Akhir ni, setelah kita, Cikgu yang tak sentuh lagi ni, simpan ataupun batal. Baik, sekiranya kita simpan. Sekiranya kita simpan, nanti kan? Sekiranya kita simpan, lepas tu boleh tak kita nak kemas kini balik?
Boleh. Nanti sampai satu kita menyekankan sampai ke situ macam mana kita boleh adjust balik kita punya pelaporan. Dia ada beza sikit sebab bila kita dah hantar nanti kita tak boleh ubah dah. Tapi sebelum kita hantar kepada PPD ataupun ke pimpinan ke PPD biasanya kita tak ada. Dan begitu juga ada sedikit nanti berbeza untuk SIP dengan SIC. Dia akan sedikit perbezaan sebab nanti bila kita buka SIC dan SIP tu, dia button dia ada tambahan sikit yang tu kita akan bincang bila sampai ke situ nanti. Baik, jadi dah siap tu tadi kita simpan. So bila kita simpan, okey kita tak apalah yang cikgu Jaafar tu kita tutup yang tu. Kita pergi kepada yang berikutnya ialah dalam pelaporan ialah analisa bulanan. Okey, analisa bulanan ni auto generate. Okay, dia akan paparkan di situ. Ini bos akan tengok. Bila bos akan tengok pegawai nanti dia tahu dah. Bulan Januari berapa kali apa cikgu assign keluar. Bulan Mac berapa kali, bulan Jun berapa kali, bulan September berapa kali. Kemudian total. Yang ini dia akan menentukan sampai ke tidak KPI pegawai itu. Ini penting. Kalau KPI pegawai itu ialah bimbingan dia sepanjang 2021 ialah 10 kali, adakah ianya sampai 10 kali atau tak sampai atau lebih? Yang ni bos Tuan PPD akan melihat KPI kita yang bagaimana, atau ketua sektor dia bila melihat kepada kita punya KPI anak buah dia tercapai atau tidak berdasarkan borang keberhasilan itu. Dia akan balik kepada borang keberhasilan. Bila yang kita dah rancang dalam keberhasilan tu, dia akan tengok kat situ dan masa penilaian pertama PBPPP pun dia boleh lihat pada situ. Masa penilaian kedua PBPPP pun dia boleh lihat pada situ. Dia akan jadi macam tu. Okey, boleh? Boleh tak? Kalau tak faham ke apa? Boleh ke? Boleh tak? Respons ke? Boleh kan? Teruskan. Boleh. Okey, tak apa. Kalau gitu saya teruskan. Cikgu Pa, kita seterusnya kita pergi ke analisa. Okey. Dia akan menjawab beberapa persoalan dari segi edit, dari segi berlaku pertindihan dan sebagainya. Kita pergi pada analisa sekolah. Okey, kalau kita lihat kepada analisa sekolah, Cikgu Pa tengok analisa sekolah. Okey, kita lihat di situ, contohnya kat sini Terengganu ada maktab rendah saya marah. Adakah maktab rendah saya marah ni kita perlu pergi buat pemantauan tersenarai dalam sekolah, dalam tempat yang kita boleh pergi ataupun IPG ke, kan kalau dah tak ada kaitan kita tak boleh buang. Biarlah dia di situ sebab data tu diambil daripada data asas di KPM. So saya dimaklumkan oleh Encik Mazlan, memang kita tak boleh buang. Macam di Kemaman kita ada KV, kita ada college Resko apa nama lupa lah. Yang itu memang kita tak boleh buang sebab dia dah datang begitu, dia datang direct daripada kementerian. Baik, di situ kalau kita lihat, okey kita lihat ni senarai pegawai. Jadi sekarang ni di situ bila kita tengok pada senarai pegawai tu, contohnya kita tengok kita ambil satu nama, kita klik dekat kalau kita tengok kita klik pada jumlah tu dia akan boleh hidup. Kita tengok berapa kali tu. Nampak? Kita tengok pada jumlah hujung sekali tu. Cikgu Pa tengok pada Mak Jaafar, klik pada jumlah hujung sebelum gambar printer tu. Ada? Yang ada nombor. Okey. Ada. Tu. Okay. Dia akan keluar macam ni. Iaitu tarikh pemantauan, tujuan, fokus yang kita masuk dalam borang tadi, dia dah ada dekat situ. Iaitu nama pembimbing siapa, dari segi nama dan tujuan, fokus semua ada kat situ. Kemudian aspek bimbingan, kemudian skop dan tahap bimbingan ada. Kemudian tarikh maklum balas. Yang maklum balas ni nanti saya akan cerita,
Maklum balas ni satu ketika kita minta sekolah yang tulis PGB ataupun personal sekolah yang kita bimbing tulis dalam satu yang bila kita bagi dia login atas lesen sekolah. Tapi buat masa sekarang ni saya dimaklumkan oleh Master Admin untuk sekolah tu dia hold dulu, dia unaktif dulu sebab dia perlu ada perbincangan lanjut dengan BPSH. Jadi kalau kita buat bimbingan sekarang bermakna kita cuma dapat maklum balas secara manual daripada sekolah dan kita kena type sendiri. Nanti kita akan sampai kat situ. Jadi bila kita tengok di situ bimbingan tu kita individu tu pegawai tu kalau dia 3 kali dia akan keluar 3 kali bimbingan. Apa bimbingan dia, tahap mana, fokus mana, ada belaka kat situ. Jadi dalam bahasa mudahnya, sebab itu saya kata analisa ni dia tidak sulit kepada individu tersebut. Jadi kalau kita nak turun kata ni lebih kepada panduan individu. So nanti cikgu contohnya cikgu Pa dia dah tengok dekat ujung tu, dia dah pergi berapa sekali ke sekolah ni dan juga apa yang dah dibimbing. So dia boleh buat analisa balik, adakah perlu bimbingan susulan, tambahan atau cukup untuk sekolah ni. Itu kalau dia tak ada bimbingan dia keluar tu lah. Kalau ada macam tadi cikgu Pa klik nombor yang tadi cikgu Pa tadi dia akan keluar cikgu Pa dah pergi kat sekolah tu 2 kali. Contoh yang 3 bukan saya pergi, orang lain pergi sekolah saya. Orang lain yang pergi sekolah kita tu Cikgu Yan. Contohnya kita klik mana-mana sebuah sekolah. Saya keliru. Okey betul. Yang ini ialah sekolah tersebut. Sebab tadi berdasarkan sekolah ke? Ya berdasarkan sekolah. Analisa sekolah bukan analisa pegawai, silap. Analisa sekolah jadi terjawab pada persoalan tadi, kita memang redundant, kita boleh mana-mana pegawai boleh klik dekat analisa sekolah dan dia boleh tengok di sekolah tu siapa dah pergi, apa yang dia bimbing, fokus apa, bimbingan apa. Dan lihat juga maklum balas sekolah setelah bimbingan oleh pegawai A. Contohnya kita tengok di situ pegawai A dah pergi dan dia bimbing apa, siapa yang dibimbing, dia bimbing apa dan skop dan tahap bimbingan dia apa dan maklum balas daripada bimbingan tu apa. Jadi di situ kita boleh elak pertindihan. Cikgu Yan, biarlah saya tolong bantu sikit Okey, contohnya tadi saya klik sekolah kebahasaan pusat Kualibai. Yang ni di sekolah ni merupakan sekolah fokus kita. Jadi pada tahun ni bulan 4 dah pergi seorang, Dahlia dah pergi. Lepas tu bulan 1 Samsul pergi, pembimbing kita. Lepas tu bulan 3 ada pergi, Samsul pergi. Bulan 4 ada orang pergi. Bulan 11 sebelum ni pun dah ada pergi. Dan saya pun dah ada pergi pada bulan 9 itu. Saya pergi. Jadi sekolah-sekolah yang fokus kita ni, jadi kita boleh tengok selain pada sekolah bimbingan kita, sekolah fokus kita pun boleh tengok agak. Sorry tuan. Gitu Cikgu Pa, pastikan semua kolom tadi diisi tahu. Tadi yang tak isi tak isi aspek, kosong kat aspek tu. Jadi make sure pegawai kita isi aspek bimbingan tu, pilihan pada aspek tu ada yang kosong tadi saya nampak. Cuba tengok. Ada tak? Ada yang terbaru tu ada. Ya, okey. Bermakna dalam ruangan borang pelaporan tu tadi dia tak isi aspek. Jadi hati-hati sikit kat situ sebab nanti kita akan bila aspek tidak diisi dalam standard tu, so kita akan masalah sikit dalam penentuan skop dan juga tahap bimbingan Okey. So itu yang akan berlaku bila kita pergi pada analisa sekolah. Kita pilih, contohnya kita nak pergi kepada sekolah tertentu dan kita lihat dia kalau ikut di situ dia dah ada nama PPS ada keluar situ, nama dan gambar PPS akan keluar kat situ. Kemudian kategori sekolah, dan kalaulah sekolah itu telah dihadiri adalah sekolah yang duduk dalam senarai bimbingan SLT, MLT oleh SIC dan SIP, maka di bahagian kategori sekolah tu nanti dia akan keluar satu ikon, yang mana ikon tu kita klik dia akan keluar senarai SLT, MLT, senarai SIP, SIC yang telah pergi ke sekolah itu untuk buat bimbingan. Dia akan jadi macam tu. Cuma saya tak tengok yang Cikgu Pa ni ada tak ada. Dia ada satu ikon warna hijau dia akan keluar, mana di bahagian kategori di kolom kategori sekolah
dia akan keluar satu signal. Yes, cuba tengok situ. Cuba klik. To be up. Okey, bermakna di situ itulah SIC yang turun ke sekolah. SIC ke SIP tu? SIC lah. SIC dah turun ke sekolah tu membuat bimbingan. Jadi kita boleh tengoklah bimbingan SIC tu dalam analisis itu tadi juga dia akan keluar kat situ bahawa Muhammad Syukuri ni SIC Wakri telah pergi ke sekolah tu dan membuat bimbingan. So kita tahu, jadi isu pertindihan tadi yang asal tadi mungkin tak berlaku dan kita boleh rancang bimbingan sama ada bimbingan aspek yang sama, tahap berbeza ataupun bimbingan aspek berbeza, tak ada masalah dan kita buat analisis dulu sebelum kita turun. Jadi kalaulah misalnya sekolah itu memang dalam perancangan kita, dalam kita punya perancangan awal tahun memang kita ada sekolah tu berdasarkan analisis, sama ada analisis HAM ke, analisis pencapaian PPS dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan kepada rekod bimbingan dan oleh pada pegawai-pegawai lain tadi, SIC dan sebagainya, aspek yang kita nak lihat tu telah selesai, maka kita ada pilihan. Boleh buat bimbingan susulan untuk pemantapan ataupun kita boleh abaikan saja, kita buat semakan semula dalam kita punya keberhasilan bahawa sekolah tersebut dah tak perlu dibimbing, atas edukasi telah dibimbing dan telah dibimbing dengan jayanya oleh SIC, contoh macam tu. Jadi itu pilihan yang bagusnya ialah kita boleh tahu. Kalau sebelum ni kita tak tahu siapa yang dah pergi sekolah ni, dia bimbing apa, aspek apa, tahap apa, kita tak tahu. Tapi dengan iBimbing ni kita dah tahu dah. So, dan dia tidak timbul cerita di sekolah, dia sekarang ni dia akan timbul cerita sebelum ni. Hari tu Cik Asian kata lain. Dah apa bila Cik Japar kata datang bunyi lain pula. Penting lah sekolah gini. Dia akan jadi gitu. Jadi dengan adanya iBimbing ni kita akan dapat menghindarkan percanggahan di kalangan pegawai dan kita akan dapat menghindarkan dari segi pandangan sekolah terhadap kita bahawa sama-sama pegawai pun dah bercanggah, dah guna kita orang. Dia akan jadi kita. Okey. Jadi harap sangat supaya bila kita turun nanti kita buat betul-betul membuat study pada analisa ni supaya kita tahu apa yang kita nak buat. Baik, itu analisa sekolah. Ada soalan tak tentang analisa sekolah? Dan untuk makluman juga, kalau kita tekan button print tu, sebenarnya kita boleh print bimbingan yang dibuat tu. Kalau ada 4, cuba cikgu Upah buka tekan pada print tu. Contoh sekali. Yang ada, okey. Kalau ada 3 lah bimbingan, kalau ada 4 lah bimbingan. Boleh print kat situ. Kalau malas tengok dekat monitor, print je. Dan kita boleh check apa aspek bimbingan, tahap bimbingan, siapa yang bimbing, siapa dibimbing, semua ada dah situ. Jadi kita boleh buat analisis untuk tujuan bimbingan kita selepas tu. Okey, kita tutup Cikgu Pak. Kita seterusnya. Tutup yang tu. Kita pergi kepada analisis pegawai. Dah boleh tutup lah Cikgu Pak. Okey, kita pergi kepada analisis pegawai. Baik, analisis pegawai ni dia akan menentukan contohnya. Nama di situ kita contohnya situ Ahmad Azhan bin Abdul Hamid. Maka untuk Encik Ahmad Azhan ni untuk standard 1 dia untuk standard 1 dia tak pergi. Standard 2 dia tak pergi. Standard 3 dia tak pergi. So contoh sebab dia memang tak pergi. Cuba ambil satu contoh yang pergi. Cikgu Upah. Okey, kita ambil siapa tu? Dahlia ya. Okey. Okey, Dahlia dia dah pergi berapa kali? Saya tak apa nampak jelas sini. 17. 9, 17. Okey, kalau kita lihat di situ, untuk standard 1, Cikgu Dahlia dah pergi untuk 1.1 dah 3 kali, 1.2 dah sekali,
kemudian dia akan pergi juga standard 4 dan 4 kali, contoh. So itu rekod yang yang ni untuk tindakan sama ada kita, panduan kita ataupun panduan Tuan PPD atau ketua sektor bahawa pegawai kita telah pergi membuat pemantauan untuk standard dokumen dengan volume jumlah kekerapan yang sedemikian. So jadi di situ kita ketua-ketua boleh buat penilaian lah dari segi kekerapan, dari segi yang penting sekali kekerapan di pegawai kita pergi buat penilaian lah. Sebab yang ini tak boleh tipu. Ya. Kita tengok Dahlia dia pergi 8 tu pada standard 3.1. 3.1 adalah standard kurikulum. So dia melihat 8 itu dia melihat kepada kurikulum dan 3.3 rasanya HAM tu. Tak silap saya 3.3. Jadi 9 yang dia tengok 8 adalah kurikulum, 3.3 adalah HAM dan juga dia tengok 2.4. 2.4 ni pengurusan kewangan kalau tak silap saya. Pengurusan pejabat. Dan 3 lagi dia tengok kepada standard 1.1. Maknanya di situ pozi ni. Sorry Zee, saya terangkan ni 3 maknanya Cikgu Pozi telah melihat dari segi kepimpinan, dia lihat juga dan dia mungkin dibetulkan 2.14 dan juga dia tengok yang paling banyak lah sebab dia SIC, dia tengok 3.1 iaitu kurikulum. Dan Dahlia pun gitu juga. Dia tengok kurikulum sebanyak 4 iaitu 3.1 dan juga dia jumpa juga pemimpin sekolah 1.1 tu 3. Sorry Cikgu Yang interrupt. Bagus. Saya memang suka perkongsian sebab pengalaman sangat penting dalam sesi perkongsian. Bila contohnya Cikgu Fauzi, Cikgu Jaafar dah mengalami benda tu, so kadang-kadang kita dapat situasi sebenar tu, itu lagi bagus. Sebab itu saya kata sesi hari ini lebih kepada sesi perkongsian, lebih kepada sesi siapa-siapa boleh bagi pandangan yang lebih baik atau mempunyai knowledge yang lebih tinggi dalam bidang-bidang tertentu. Mari share sama-sama, kita dapat manfaat sama-sama. Saya sangat alu-alukan. Okey. Jadi di situ kalau halo Cik Asian. Ya. Soalan Cik Asian. Okey, Cik Ipin. Bila saya lihat tentang laporan yang ditunjukkan di sini, kebanyakannya yang terlibat ialah SIC, SIP. Ya. Jadi contohnya pada perkara-perkara tertentu umpamanya bahagian keuangan. Mungkin bahagian keuangan ni banyak pegawai yang terlibat ialah di unit keuangan dan unit keuangan tu yang paling tingginya ialah EO dia dan juga PT Kewangan. Jadi PT Kewangan boleh terlibat tak untuk bimbingan dan masuk dalam bimbingan ni? Tak ada masalah sebab kalau kita lihat kepada bila kita daftarkan, nanti saya akan tunjuk untuk admin untuk daftarkan, memang PT, EO, penolong accountant, AKP boleh didaftarkan sebagai bimbingan sebab semua pegawai dan AKP yang ada dalam keberhasilan atau SKT dia perlu membuat bimbingan boleh menggunakan iBimbing. Tak ada masalah. Boleh? Boleh Cik Peng? Okey, boleh. Jadi maksudnya sekarang ni telah di luar sikit Ya. Maksudnya sekarang yang mendaftar untuk pembimbing ni dalam iBimbing ialah admin, betul? Ya, betul. Jadi di setiap PPD mesti ada seorang admin. Tidak semestinya seorang. Boleh jadi lebih daripada itu. Ya, tetapi dengan syarat aspek kita mesti menjamin aspek keselamatan data. Okay. Jadi dalam bahasa mudahnya, PPD boleh menentukan berapa orang admin boleh dilantik di PPD tersebut dengan melantik orang-orang yang dari segi aspek kebolehpercayaan, integritinya sangat tinggi. Okey, jadi maksudnya sekarang kalau lihat di situ super admin di PPD ialah PPD lah. Kemudian PPD boleh melantik admin-admin yang lain. Ya, ada melantik PPD lain atas bidang kuasa PPD. So mesti ada persetujuan daripada Tuan PPD untuk melantik. Sekarang ni contohnya admin yang dilantik pada sekarang ni contohnya Cik Arifin seorang.
So Cik Aziz kata saya tak sempat, saya tak dan sebagainya. Saya perlu dibantu oleh, saya mencadangkan pada Tuan PPD untuk melantik 2 orang lagi admin untuk membantu saya. Tuan PPD kata okey, pilihlah mana yang boleh, kita akan lantik dia sebagai admin. So dalam kolom dia nanti individu tu nanti kita tukar status dia daripada biasa kepada admin. Okey. Jadi maksudnya sekarang super admin ialah PPD lah kan? Super admin dia kalau ikut arahan awal ialah super admin adalah PPD. Tapi saya yakin PPD dia tak akan boleh berfungsi seperti sebab dia sangat sibuk. So biasanya dia akan lepaskan pada orang lain lah. Tapi dia boleh masuk, dia boleh wakil. Okey, terima kasih Cik Azia. Sorry lah saya ni masih baru lagi tentang IBB ni. Tak apa. Memang sangat bagus bertanya. Memang sangat bagus. Assalamualaikum, Musi. Ya, Abadin je. Okey, gini. Saya nak tanya sikit. Abadin, jauh bunyi Abadin. Okey, saya nak tanya sikit. Boleh dengar ya? Boleh. Okey. Bila kita pemimpin pelaporan, dalam pelaporan, okey. Bila kita ambil pimpin sebagai peneraju, fokus lah. Okey. Kalau Sekejap boleh tolong bantu, contohnya ambil pelaporan. Pak, pergi pelaporan, Pak. Okey, borang pelaporan. Dekat fokus lah. Dekat fokus bimbingan. Sekejap. Okey, fokus bawah Pak. Fokus 1. Okey, fokus 1. Cikgu boleh pilih pemimpin sebagai peneraju. Okey, boleh Bang? Sekejap. Boleh. Bimbingan dialog prestasi sekolah ke? Okey, betul. Pemimpin sebagai peneraju, ambil standard quality. Dekat standard quality, atas. Lalu sekolah terancang. 1 persatu. 1. Cerita tadi dia. Okey. Okey, teruskan Abadin. Okey, di situ kita ada tahap kan, 1, 2, 3, 4, 3. Kenapa tak sama dalam SKPNG tu? Biasanya ada 4 tahap kan? Okey, saya jawab yang tu. Sebab perkara itu telah kita bincangkan bila kita buat postmortem kepada uji lari itu dan pihak master admin masih lagi dalam proses untuk memastikan macam mana kita nak masukkan, nak jadikan dia 4 tahap. Saya akan kita benda ni masih lagi hanging lagi dan saya pasti nanti akan ada jawapan kepada perkara tu. Tapi tak apa, kita guna pakai apa yang ada dulu sebab saya semalam bila saya bercakap dengan pegawai di PPD Keluang, ada beberapa perkara yang akan diperbaiki, dinaik taraf. So mungkin yang termasuk perkara inilah. Tapi tak apa, saya akan ambil point itu untuk kita ingatkan balik pada mereka kenapa dalam aspek level tu dia sampai 3 tidak sampai 4. Okey, terima kasih Odin. Cikgu Ya. Ada tindakan dilaksanakan secara menyeluruh seperti bidang. Jadi dia tak samalah dengan SKPNG tu. So apa efek dia dengan kita tu? Gini lah, dalam perbincangan kita di peringkat PPD hari tu, kita ada tanya pada SIP apa beza tahap ni dengan dalam SKPMG tu dan pada tahap yang ada dalam iBimbing. Dalam iBimbing ini dia adalah tahap bimbingan. Maksudnya kali pertama pergi dia fokus kepada 1.1.
Kemudian dalam tempoh masa diberi tempoh masa kononnya sebagai contoh macam 3 bulan untuk dibuat penambahbaikan. Selepas habis untuk tahap 1, dia akan baru berpindah kepada bimbingan kepada tahap 2. Kemudian dia akan ambil masa untuk buat perubahan sehinggalah sampai ke tahap 3. Bezanya dengan dalam SKPMG 2 tu, itu ialah skor yang dia dapat apabila semua item dalam SKPMG 2 tu dipenuhi. Jadi itulah perbincangan kita. Tapi mungkinlah ada pandangan lain sebab dalam perbincangan awal kita gitu, tahap dalam iBimbing ni ialah tahap bimbingan. Dalam SKPMG 2 tu ialah skor yang dia dapat apabila dia memenuhi semua item yang ada dalam SKPMG 2. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan. Tapi Muhsin, tapi dia lah jadi Naik yang penting ni putus-putus ni. Dia putus. Ada terus dia. Gini, sebelum dia masuk, sebenarnya lah Said Diamond ni dia buat berdasarkan buku dia. Kita juga kena tengok buku-buku dia, ya. Buku-buku dia yang ada ni. Yang pertama kita pakai, kalau orang tanya kenapa yang SIC, sebenarnya kalau Terengganu lah kita perkongsian. Kalau Terengganu peringkat awalnya kita uji lari kepada SIC dan juga SIP lah, ya, uji lari. Jadi bila sebab tu nampak banyak pada SIC dan SIP. Dan juga kalau kita tengok buku Said Diamond ni, sebab saya pun 2 kali dah sebenarnya dengan dia ni. Dia mari ke Kuala Terengganu sekali, memang ada tahap-tahap dia. Kalau tengok buku-buku dia ni, cuba tengoklah. Buku-buku dia ni kita baca dan kita rasa lebih jelas lah sebab dia yang bina rasanya benda ni. Cikgu Yan, ke siapa yang bina ni? Betul. Cik Mat Said yang dan juga tim dia bina. Okey, boleh kita teruskan? Putus pula. Cikgu Pak? Beres. Saya dengar je lah. Okey, sekarang ni kita pergi kepada tadi analisis pegawai. Sementara kita tunggu Abedin kita pulih balik tu. Kita pergi kepada bulanan pegawai. Okey. Bulanan pegawai apa? Yang ni juga adalah auto generate berdasarkan kekerapan kita pergi, berdasarkan borang pelaporan yang kita buat. So dia akan tercatat di situlah kekerapan mengikut bulan. Okey. So serupa juga dengan analisis pegawai tadi, dengan analisis sekolah dia ada auto generate. So kita boleh tengok dari aspek kekerapan. Ini lebih kepada sebab Said Diamond ni dia buat begini sebab dia adalah orang yang paling menitik beratkan monitor dia punya pegawai-pegawai dia. Dari segi kualiti pegawai-pegawai dia dan kerja buat pegawai dia suka monitor sampai begitu detail. Dan sebab itu saya nampak analisa seperti ini ada, senang dia nak tengok dan dia akan compare dengan keberhasilan ataupun SKT ataupun KPI yang telah ditetapkan. Okey. Cikgu Yan, sebelum kita pergi jauh Cikgu Yan, sebenarnya saya ni bukan admin, tetapi saya juga boleh tengok semua ni. Dan itulah sebabnya kita kena sign OSA tu borang colour pink tu. Ya. Tengok semua yang ada dalam tu. Admin dan super admin tu contohnya kalau PPD dia boleh buka sampai ke tahap dia boleh buat ulasan. Admin pun macam tu juga, dia boleh buka, ada tahap-tahap dia buka, tapi semua orang boleh tengok hasil kerja kawan-kawan dia. Bila iBimbing ni berjalan serentak lah 100%. Macam tu lah Cikgu Yan. Betul. Jadi bila kita lihat kepada analisis tadi, analisis sekolah, analisis pegawai tu, kita boleh macam tadi dah, kita boleh print setiap bimbingan pemantauan yang dilaksanakan, item dia, aspek dia, siapa dibimbing, tahap semua kita boleh tengok. Yang tu semua orang boleh tengok yang kawan-kawan dia, bukan tujuan nak skodeng tak, sebab untuk mengelakkan pertindihan, untuk mengelakkan perkara-perkara yang kita sebut tadilah, didanda dan sebagainya tu, supaya analisis dibuat berdasarkan apa-apa yang telah dibuat oleh rakan-rakan yang lain
dan mengelakkan aspek-aspek yang perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, percanggahan, pertindahan dan sebagainya yang menyebabkan kita punya pandangan pihak sekolah kepada kita nanti agak negatif. Yang tu kita sebenarnya kita dapat menyelamatkan banyak perkara, dan yang sulit hanya benda ni sulit kepada orang lain. Kepada kita sama-sama pegawai, kita lebih kepada bagaimana memudahkan analisis data dibuat untuk tujuan bimbingan. Yang tu sebab itu saya kata bila kita main dengan data ni, integriti sangat kita utamakan. Jadi kita harap sangat-sangat pegawai-pegawai, rakan-rakan kita, apa yang sulit, kekal sulit. Sebab itu sign borang pink tu lah. Jadi kalau ada kebocoran di mana-mana, bukan orang lain, orang dalam. Jadi saya yakin semua timbalan PPD ada di sini, timbalan PPD perancangan, dan sangat mahir dalam perkara aspek-aspek ini. Cubalah tekankan dari masa ke semasa betapa perlunya kita menjaga integriti, sebab itu adalah maruah organisasi kita. Jadi soal integriti, etika ni dia kena cakap kerap-kerap supaya, sebab kan manusia ni, kita ni sifat kita mudah lupa. Jadi bila mungkin benda tu agak orang kata kabodah gitu, tak. Di kalangan kita kabodah tu pun ada juga yang lupa, yang terlepas. Sebab kita tak nak di kalangan kita ada yang berlagak jago, tahu semua benda. Jadi orang akan apa-apa yang luar semua akan rujuk kita. Betul tak? Okay, jadi kita pun best jadi pakar rujuk. Dia tak sedar kita bocorkan rahsia jabatan kita. Kita nak elakkan perkara-perkara macam tu berlaku. Okey, Cikgu Puan, terima kasih banyak. Kita teruskan, Cikgu Puan. Analisis analisis pegawai siap. Analisis bulanan pegawai pun dah siap. Seterusnya ialah kita tengok pada bulanan sekolah. Itu juga analisis. Sekadar kita nak baca je lah. Cuba Cikgu Puan tengok analisis sekolah. Kita tengok satu-satu, jangan ada yang tertinggal. Nak habis dah ni dari segi yang biasa. Tapi kita lepas ni kita akan pergi ke tugas admin pula. Bila ada dah analisis sekolah. Okey, ini analisis sekolah ya. Jadi kita tengok kekerapan dan sebagainya. Itu dia analisis sekolah. Okey, analisa bulanan sekolah. Mana di bulan ni berapa sekolah tu telah dibimbing berapa kali, di segi di segi kekerapan saja kita tak boleh tahu siapa pergi situ, kecuali kita tengok pada pelaporan tadi, analisa sekolah tadi, di situ yang kita dah tengok sebelum ni, siapa pernah datang, apa yang dibimbing tu ada belaka dah yang kita boleh beri tadi. Okey, seterusnya kita pergi pada daftar PPS. Sehingga itu analisis 1, 2, 3, 4 tu ada soalan tak? Untuk analisis dan untuk di bawah kolom analisis tu ada soalan tak? Kita nak boleh ditanya untuk kita bincangkan bersama. Kalau tak ada, kita pergi pada daftar PPS. Tak ada Okey, siapa? Cikgu Puan, kita pergi ke daftar PPS. Okey, di situ akan keluar. Ini Cikgu Puan dia dah daftar dah sekolah dia. So kalau di situ, kalau kita dah daftar, dia akan keluar sekolah PPS kita. Kalau kita tak nak, kita batal tiba-tiba selepas ada perubahan kepada PPS, kita boleh keluar arahan batal je. Kalau tidak, kemudian kita boleh cuba balik semua tadi. Yang ni kalau kita nak daftar. Kita daftar PPS kita, dia akan keluar senarai sekolah, kita simpan je. Jadi dia akan keluar macam tu lah. So kalau tak nak, Cikgu Puan tolong batalkan satu. Kalau misalnya ada perubahan, tolong batalkan satu. Okey, macam tu. Dia akan batalkan. Okey, itu saja. Kemudian kita pergi kepada button, okey. Ada timbul persoalan di kalangan saya di sini pun ada timbul. Kalau SIP, SIC tu dia ada satu lagi di istilah sekolah fokus. Saya tak pasti. Betul Cikgu Fauzi? Ya, ada sekolah fokus lah. Okey, sekarang ni yang kita daftarkan PPS je kan? Ya, setakat ni saya hanya daftarkan PPS je, sekolah fokus belum lagi. Okey. Yang ni saya tak dapat satu kata putus, tapi di peringkat saya di PP Kemaman, kita akan masuk juga di bawah sekolah PPS ni, mana-mana sekolah fokus yang telah ditentu ataupun mana-mana sekolah TS25 yang di bawah bimbingan khusus kita. Jadi supaya di situ bos boleh tengok bahawa dia sekolah ni juga, sekolah dia juga bertindak sebagai
pembimbing kepada sekolah-sekolah TS25 dan juga sekolah fokus yang melibatkan SAT MLT yang telah dipertanggungjawabkan. Tetapi itu bukan mandatory. Itu just pandangan kami di sini. Di mana-mana daerah, kalau dia tak nak masukkan, dia sekadar masukkan PPS saja pun, it's okay, tak ada masalah. Jadi, ya. Goyan, belum kita pergi jauh je Goyan. Dalam PKPPD, dalam PKPPD, kita ada sekolah fokus. Okey, kita ada sekolah fokus. Contohnya saya PAJSK. PAJSK saya ada 8 buah sekolah fokus, 3 sekolah menengah, 5 sekolah rendah. Jadi benda ini saya roger-roger ni sebenarnya, iBimbing ni sebenarnya sebab dia hanya membuka kepada pegawai SIC dan SIP, tapi saya roger-roger ni sebenarnya sebelum ni lama dah tak masuk ni. Jadi ada tak untuk sekolah-sekolah fokus yang bawah pada yang terkini dibuka butang sekolah fokus? Sebab PKPPD pun dia ada ni sekolah fokus ni. Gini, nanti kita tengok bila kita buka di apa atas SIC. Sekarang ni gini Cikgu Pa cuba kalau tidak Cikgu Pa pun Cikgu Fauzi cuba share yang Cikgu Fauzi punya. Cikgu Fauzi SIC kan, cuba share yang Cikgu Fauzi sekarang. Pa tutup. Kita tengok betul-betul daripada SIC sebenar. Okey, sebab saya pakai 2 laptop ni, satu laptop lagi, satu ni saya dengar, yang ni saya tak guna. Sekejap saya buka sekejap iBimbing. Boleh dah? Rasanya teruskan yang lain dulu sementara saya buka ni. Okey. Sekarang ni Cikgu Pa, kita teruskan dulu Cikgu Pa. Okey. Kita pergi kepada muat turun dulu. Yang terakhir untuk kategori biasa. Sekejap Okey, bawah sekali ialah cuba klik pada muat turun. Okey, klik pada manual. Kalau tuan-tuan tengok di sini, ada semua kategori manual untuk dimuat turun. Ada manual pengguna pegawai pendidikan daerah, ada manual pengguna timbalan PPD untuk semua timbalan, ada SIP, ada SIC, ada manual untuk yang lain-lain. Dan saya nak beritahu bahawa manual ini lebih kepada manual teknikal pengisian. Bukan manual contents. Jadi kita boleh jadikan panduan ni untuk aspek teknikal. Nak masuk mana dulu, nak masuk mana kemudian nak klik apa. Cuba Cikgu Pa cuba buka satu, kita ambil contoh timbalan PPD. Cuba klik timbalan PPD. Okey, ni manual dia bermulalah daripada asas mula masuk kepada sistem. Cuba klik second, okey. Mula masuk kepada sistem sehinggalah kepada habis. Ya, kita tengok betul-betul sini macam mana nak kemaskan ni profil. Dia akan bantu kita dari segi step dia. Itu ini dan ditekan apa, column mana. Ini dia akan bagi step by step lebih kepada aspek teknikal. Tetapi bila kita pergi kepada aspek kontens bimbingan, itu dia tak ada dalam ni. Ini sangat detail lah saya nampak dari segi teknikal. Untuk beginner dia akan dapat membantu lah untuk bagaimana kita nak biasakan diri, mesra-mesrakan dengan sistem. Menu ni sangat bagus. Kita print out, kita boleh buat, saya rasa tak lama, dalam 2-3 kali kita buat pengisian, kita dah akan mahir dah nak buat apa dan sebagainya. Okey, Cikgu Fauzi dah ready belum? Okey, saya dah ready dah. Okey, Cikgu Pa tu keluar kejap, kita tengok Cikgu Fauzi. Tak keluar lagi. Saya tak boleh share ni, saya tak tahu apa masalahnya ni. Dia suruh share tak, tapi button share saya tak boleh share, saya tak tahu kenapa. Okey dah. Dah boleh dah. So
Boleh. Ini dia share pada video ni, dia tak share pada item. Saya stop sharing, saya buat share sekali lagi. Share So share yang mana ni? Ada 3 entire screen entire. Okay. Saya dah cuba entire. So yang ni lah yang keluar, saya tak tahu apa yang keluar lah. Dia keluar yang ni. Okay. Tak boleh tak? Tak boleh, saya tak boleh saya. Cuba share tab. Share tab okey. Oh, banyak. Okey. Yang ni ada keluar tak? Okey, dapat dah saya rasa. Okey, boleh dapat? Okey, boleh dah. Boleh. Okey. Sekarang ni cikgu kita pergi dulu kepada daftar PPF tu. Okey, kalau kita lihat di situ dia ada daftar sekolah fokus. Kan, cuba klik daftar sekolah fokus. Okey, sekarang ni kalau tengok pada paparan depan, muka depan tadi, cuba cikgu Pozi pergi balik sekolah ni muka depan tu. Okey, kalau lihat di situ, cikgu Pozi hanya isi sekolah PPS je kan? Ya. Ya, okey, sekarang ni kita nak isi sekolah fokus, pergi daftar PPS tadi, pergi ambil daftar sekolah fokus. Okey, cuba cikgu Pozi daftar ke satu sekolah. Okey, sekolah saya SMK. Dia ada pilihan kat situ. Okey, itu kumpulan apa? Kumpulan macam mana ni? Cuba klik dulu. Okey. Belah satu. Kemudian saya simpan simpan. Okey. Kita tengok dalam balik pada daftar PPS tadi, ada keluar tak dalam sekolah fokus? Yang muka depan muka depan. Keluar? Tak keluar. Cuba klik sekolah fokus tu. Okey, ada. Okey. Dia maknanya sekarang ni untuk SIC SIP dia dah tambah satu button iaitu pendaftaran sekolah fokus. Okey, dah selesai bab sekolah fokus. Boleh? Okey, boleh. Okey, kita apa? Cikgu Pozi kekal kita tengok pada laporan mingguan. Yang ni untuk SIC SIP saja ada. SIC lebih banyak daripada SIP dari segi laporan ni. Kemudian tak apa, kita tengok satu-satu, klik kat situ lapor. Yang ni agak detail sikit untuk SIC SIP ni. Yang ini adalah laporan dui mingguan. Yang ni sebenarnya dibina untuk tujuan pelaporan yang dalam DTP 3.0 oleh SIC SIP, laporan dui mingguan. Jadi di situ kita boleh masukkan data, nama, bidang, kemudian SK kita pergi berapa kali, SMK pergi berapa kali dan sebagainya. Di situ boleh masuk secara manual dan kita juga boleh type di situ amalan baik yang kita nak kemukakan kepada dalam perbincangan dalam pelaporan kita kepada Tuan PPD. Contoh kita ambil satu amalan terbaik, cikgu Pozi tolong tulis, tak apa, silakan. Contohnya penggunaan Google Share lah. Tak apa. Mana-mana je, kita dapat contoh je. Kemudian bidang mata pelajaran apa. Okey, sekolah apa, catatan bagaimana. Apa catatan, contohlah. So ini bentuk-bentuk penulisan untuk tujuan
kita nak kemukakan dalam pelaporan 2 mingguan kita kepada Tuan PPD atau sekarang ni terpulang pada Tuan PPD boleh menurunkan kuasa kepada semua timbalan PPD untuk mendengar pelaporan. So di situ kita boleh senaraikan satu atau lebih kepada amalan terbaik yang kita jumpa atau yang kita bimbing SLT, MLT tu, amalan terbaik yang kita dah bimbing mereka tu kita boleh senaraikan untuk tujuan pelaporan. Jadi kemudian contohnya yang kedua ialah isu dan masalah. Bila kita pergi buat bimbingan, ini bukan cerita isu masalah amalan terbaik, tapi isu dan masalah yang kita jumpa, kita temui semasa kita buat bimbingan kepada SLT, MLT tu. So kita boleh buat catatan di situ. Contohnya lah bidang apa? Bidang contohnya bidang kemanusiaan. Contoh dah, itu bukan. Bukan gitu Cikgu Fauzi. Tulis dulu bidang sains matematik sains matematik contohnya. Okey, isunya apa? Kurang guru matematik contoh. Kemudian sekolah tu sekolah mana dan catatan tu terpulang pada kita. Adakah catatan tu nak menyatakan kurangnya matematik menyebabkan pencapaian matematik tu rendah ataupun minit guru menjadikan dia banyak apa semua sekali, terpulang pada kita yang buat bimbingan tu lah. Kita catat itu sebab tujuannya kita akan bila kita buat kita cantum dia sebab yang ini kita akan meeting pula bersama dengan semua SIC. Kita tengok adakah isu SIC 1, 2, 3 tu sama tak dengan kita. Kalau sama, kita gabungkan. Sebab dalam pelaporan kepada Tuan PPD, kita tak andak, dia bukan pelaporan secara individu. Pada saya lah, setakat yang saya faham. Dia pelaporan lebih kepada isu bagaimana kita yang timbul dan macam mana kita nak selesai. Kalau atas 2-3 orang SIC, isu yang sama, perkara yang sama, so dia perkara tu boleh digabungkan untuk dibincangkan apa tindak susul yang sesuai bagi mengatasi isu yang timbul. Jadi saya tak tahu di